Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian, Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat kita bertemu pada hari ini dalam program Bual Bicara untuk membincangkan satu topik, iaitu topiknya ialah, apa topiknya? Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apa yang dimaksudkan dengan pembentukan keluarga? Pembentukan keluarga iaitu dalam Islam sendiri telah menetapkan peraturan-peraturan perkahwinan dan perjalanan keluarga yang lengkap dan sempurna. Peraturan ini berbentuk undang-undang dan juga pendidikan kesedaran beragama yang membina rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak. Baiklah hadirin hadirat, kesempurnaan undang-undang yang mengawal perjalanan keluarga tidak mencukupi bagi menjamin ketenteraman keluarga. Satu keluarga itu mesti disusun dan dikawal oleh rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak. Rasa tanggungjawab dan menghormati nilai-nilai akhlak itu hanya akan berkembang subur di kalangan orang-orang yang mempunyai kesedaran beragama. Dan kesedaran beragama ini ia penting apabila seseorang itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepadanya. Kesedaran ini merupakan kawalan berkesan untuk seseorang mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi dengan itu, tanpa kesedaran ini, peraturan yang sempurna tidak memberi banyak kesan kepada orang-orang yang tidak dapat mengawal dirinya dengan kesedaran tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat mudah untuk seorang itu melanggar undang-undang dan peraturan itu, dan apabila undang-undang itu tidak dihormati, ia tidak bermakna lagi bagaimana sempurnanya undang-undang tersebut. Walaupun keluarga sebuah institusi yang kecil, namun merupakan asas utama ke arah pembinaan dan kemantapan sebuah negara, bahkan sesebuah tamadun. Keunggulan tamadun adalah manifestasi keteguhan dan kestabilan institusi kekeluargaan. Sekiranya institusi kekeluargaan longgar, maka tamadun yang dibina hadirin-hadirat mula mengalami keretakan dan sedang menuju keruntuhan. Bagi proses pembentukan institusi kekeluargaan pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan peraturan yang terperinci sama ada melalui firman-Nya atau sunnah Nabi-Nya. Kekeluargaan itu mestilah bermula dengan ikatan perkahwinan yang sah antara lelaki dan perempuan. Perkahwinan adalah seumpama seperti yang semua ketahui ialah satu pembentukan atau satu produk baru hasil daripada proses tidak balas yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan baru antara sesama manusia. Jadi hadirin hadirat, terdapat beberapa kesan positif yang dapat kita lahirkan daripada pembentukan kekeluargaan ini. Salah satu kesan tersebut ialah melahirkan insan yang bertakwa. Jadi hadirin hadirat, apakah yang dimaksudkan dengan takwa? Jadi takwa merupakan agenda yang penting di dalam kehidupan Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui ketakwaan ini akan dapat memantapkan lagi jati diri sebagai seorang Muslim yang sejati. Terdapat banyak faktor yang akan menjawab persoalan kenapa pentingnya takwa dalam kehidupan manusia, khususnya Muslim. Keberkatan hidup dunia akan lebih diredai seandainya umat Islam sendiri mengamalkan kehidupan sebagai Muslim secara menyeluruh. Ketakwaan boleh memberi ketenangan dalam jiwa manusia. Ia juga dapat menghindari dan mengawal perbuatan manusia daripada melakukan perkara yang sia-sia. Oleh yang demikian hadirin-hadirat, kita amatlah memerlukan panduan hidup dalam memperlengkapkan lagi kepribadian kita sebagai Muslim yang sejati. Sesungguhnya kita perlulah berusaha untuk meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah iaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Jadi takwa, apa itu takwa? Hadirin-hadirat. Jadi secara umumnya takwa membawa maksud sebagai tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin dan hadirat. Jadi takrifan dari segi syarak pula bermaksud menjaga dan memelihara diri dari segala seksa dan murka Allah dengan melaksanakan perintah kepadanya dan meninggalkan larangannya serta menjauhi maksiat.
Dan jika dilihat melalui kacamata Al-Quran, mempunyai beberapa takrifan. Antaranya, takwa bererti takut kepada Allah. Hadirin dan hadirat. Rasa takut. Selain itu, takwa juga dia membawa maksud ketaatan dan ibadah. Dan ia juga membawa maksud bersih hati dan dosa. Dan selain itu, para ahli tasawuf pula mentafsirkan takwa sebagai membentangi diri dari segala perkara yang boleh menjuruskan diri di dalam lembah dosa. Manakala Imam Al-Ghazali pula menerapkan takwa berasal dari perkataan wikayah yang membawa erti pelindung atau pemelihara, iaitu terpelihara dari kejahatan disebabkan adanya keinginan kuat untuk meninggalkan perkara yang jahat. Jadi hadirin dan hadirat, terdapat banyak lagi pendapat tentang pengertian takwa ini. Tapi dapatlah saya simpulkan di sini bahawa ciri-ciri menunjukkan orang-orang yang bertakwa ni, hadirin dan hadirat, ialah ia menjauhkan diri dari Allah, meninggalkan perkara yang dilarangnya, tinggalkan segala kata jiwa dan tentang hawa nafsu, memelihara dan melaksanakan tata cara hidup mengikut syariat Islam, serta yang terakhirlah mengikuti tuntutan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana sesuatu kekeluargaan itu boleh melahirkan insan yang bertakwa? Jadi seperti yang kita sedia maklum ya, hadirin dan hadirat, tanggungjawab keluarga ialah melahirkan insan bertakwa di dalam dunia ini. Dan firman Allah SWT yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Surah Al-Tahrim ayat 6. Dan mengenai firman Allah ini, Ibnu Kathir menjelaskan, Mujahid berkata, bertakwalah kepada Allah SWT dan berpesanlah kepada keluarga kamu untuk bertakwa kepada Allah. Sementara Qatadah pula berpendapat, hendaklah engkau menyuruh mereka melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan mencegah daripada menderhaka kepadanya. Dan hendaklah kamu menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya serta membantu mereka menjalankannya. Jika engkau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Melalui penjelasan ini, hadirin dan hadirat, dapat difahami bahawa keluarga dalam Islam mempunyai peranan yang besar dalam membentuk ahlinya dan mentaati segala perintah Allah dan mencegah daripada segala kejahatan demi melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah. Jadi bagaimana boleh terlahirnya insan bertakwa ini, saudara, maafkan saya, hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana kita boleh lahirkan insan yang bertakwa ini? Jadi saudara-saudari, ianya berlaku apabila keluarga bahagia itu mewujudkan suasana penghayatan Islam dalam rumah tangga seperti melaksanakan sembahyang berjemaah, membaca Al-Quran bersama, membaca buku agama beramai-ramai, makan bersama dan memberi salam sebelum masuk atau meninggalkan rumah. Keluarga berperanan mewujudkan suasana kerohanian, kepatuhan terhadap pelaksanaan syariat, penerapan nilai murni dan adab-adab keislaman dalam diri serta kehidupan ahli keluarga. Ketua keluarga juga perlu menjauhkan ahlinya daripada makanan haram dan syubhat. Dapat kita simpulkan di sini bahawa ibu bapa sendiri yang memainkan peranan yang penting, yang seterusnya membawa kesan positif, iaitu melahirkan insan yang bertakwa. Setiap ahli rumah tangga Muslim hendaklah takut kepada perkara haram seperti takutnya seseorang kepada ular berbisa yang sedang mencari mangsa. Dan para isteri hendaklah sentiasa mengingatkan suaminya supaya sentiasa mencari rezeki halal untuk keluarga. Keluarga bahagia juga sentiasa menitik beratkan kesihatan dengan memastikan ahlinya tidak makan atau minum secara berlebihan, sebaliknya hidup dalam keadaan sederhana. Tambahan, sekarang ini pelbagai penyakit mudah menyerang berpunca dari pemakanan serta gaya hidup yang seperti kita sedia maklum yang berlaku dalam dunia kita sekarang ni ialah virus corona yang menyerang seluruh dunia. Dapat kita lah ni fenomena coronavirus yang sangat berbahaya. Dan berbalik kita kepada topik kita sebentar tadi, di mana Islam memang cantik kerana sentiasa mendidik umatnya memikirkan kesejahteraan, dan kerana itu ia digalakkan supaya mengambil langkah pencegahan dalam setiap aspek kehidupan bagi mengelak berlaku perkara tidak diingini. Dan suami dan isteri hendaklah bergaul dengan penuh adab dan sopan. Dan kenapa? Kerana suami dan isteri ini mereka merupakan kita boleh kata kepada suri teladan kepada anak-anak, dan daripada perlakuan mereka juga
dapat melahirkan insan yang bertakwa dalam keluarga tersebut. Sebagai contoh, apabila anak berinteraksi dengan masyarakat, jangan salahkan anak mengeluarkan kata tidak baik jika itulah bahasa yang biasa didengar dalam perbualan ibu bapanya. Kesalahan perlu diperbetulkan dengan baik dan bijaksana, kerana setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting merujuk kepada Islam kembali sebagai panduan hidup. Begitu juga dugaan yang datang, ya hadirin hadirat. Hendaklah kita terima dengan hati terbuka, seterusnya mencari kaedah terbaik mengatasinya. Kebimbangan terhadap kerutuan akhlak membabitkan remaja serta golongan muda sewajarnya menjadi ingatan kepada keluarga untuk melihat kembali apakah kekurangan yang mungkin menjadi faktor berlakunya kepincangan. Jika tiada suasana kedamaian di rumah, maka wujudnya suasana itu demi menjaga keharmonian keluarga supaya anak tidak hilang rasa sayang serta hormat kepada ibu bapa. Sementara ibu bapa pula tidak perlu risau walaupun anak-anak tiada di depan mata. Ya, banyak perkara mungkin dilihat sebagai remeh-temeh, tetapi apabila kita perhalusi, itulah sebenarnya penawar yang boleh disuntik di kalangan ahli keluarga untuk membina pertahanan kukuh daripada segala macam pengaruh. Solat yang penting, hadirin dan hadirat. Solat yang merupakan kubu yang melindungi daripada kejahatan, tetapi sering diabaikan oleh semua keluarga. Ada ibu bapa yang setia melaksanakan suruhan Allah itu, tetapi tidak memberi penekanan terhadap anak-anak hingga mereka gagal membina tiang agama dalam diri. Mengingatkan anak mengenai tanggungjawab terhadap ibu bapa telah melalui teladan ditunjukkan. Andainya suami dan isteri memberi layanan yang baik serta menunjukkan rasa hormat terhadap ibu bapa mereka serta keluarga mentua, pasti anak mendapat contoh dan baik. Maafkan saya, contoh dan baik. Seterusnya dapat melahirkan insan yang bertakwa dalam keluarga. Jadi kesan yang seterusnya yang dapat kita lihat, hadirin hadirat, selain daripada melahirkan insan bertakwa ini ialah melalui pembentukan keluarga kita dapat melahirkan anak yang soleh dan juga solehah. Baiklah hadirin dan hadirat, jadi bagaimana agaknya kita dapat melahirkan anak yang soleh dan solehah melalui pembentukan keluarga itu? Jadi seperti yang semua ketahui, pada zaman sekarang kita sering mendengar masalah-masalah yang berkaitan dengan anak yang terlibat dalam gejala sosial seperti apa? Seperti vandalism, gangsterisme dan sebagainya. Jadi mengapa hal ini boleh berlaku? Saudara-saudari, sebagai individu yang bertanggungjawab, mereka perlu mengambil berat dalam mendidik anak-anak mereka kerana mereka merupakan insan yang akan memimpin negara dan akan menjadi saham untuk ibu bapa di akhirat. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadis daripada Al-Bukhari yang berbunyi, apabila meninggal dunia seseorang anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu bapanya. Oleh itu, hadirin dan hadirat, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Antaranya, ibu bapa perlu lebih meluangkan masa bersama anak-anak. Kita sering melihat kebanyakan ibu bapa di masa kini lebih menghabiskan masa mereka dalam kesibukan bekerja sehingga tiada masa untuk bersama anak-anak, menyebabkan mereka terpinggir sehingga mereka mengambil tindakan di luar jangkaan. Hal ini perlu diambil perhatian di kalangan ibu bapa bagi mengelak anak-anak terjerumus ke jalan yang boleh merosakkan mereka. Selain itu, memberi didikan agama secukupnya kepada anak-anak amat penting dalam membentuk dan mendidik mereka untuk menjadi insan yang soleh dan solehah. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, ibu bapa ni merupakan insan yang sangat penting dalam keluarga yang mencorakkan anak-anak. Pada anak-anak ni barat kain putih kan. Jadi ibu bapa yang perlu mendidik mereka untuk menjadi insan yang soleh dan solehah. Dan disebabkan itu, dalam pembentukan keluarga, ibu bapa itu sendiri yang melahirkan anak-anaknya dan mewujudkan suatu suasana yang harmoni. Seterusnya anak-anak menjadi insan yang soleh dan solehah dalam hidup mereka. Dan ibu bapa merupakan contoh yang paling utama dalam hal akhlak dan penghayatan nilai Islam. Sekiranya ibu bapa itu menghayati ajaran dan agama Islam di rumah, maka ini akan menarik anak-anak untuk mengikutinya. Dan begitulah sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah engkau baguskan akhlaknya. Ibu bapa haruslah mendidik anak-anak mereka sejak kecil lagi dan memberikan didikan agama dengan akhlak yang baik supaya mereka menjadi seorang yang berguna kepada agama, negara dan masyarakat. Setiap didikan dan pembentukan sasiah seorang anak bermula daripada ibu bapa. Sekiranya didikan itu dari didikan dengan cara yang baik, maka eloklah
segala tingkah laku mereka, seperti mana sabda Rasulullah SAW, semua anak yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, maka kesalahan ibu bapanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi. Oleh yang demikian, ibu bapa perlulah berperanan dalam mendidik anak-anak mereka semasa mereka kecil lagi. Ibu bapa yang mendisiplinkan diri mereka daripada segala perkara yang dilakukannya bagi melahirkan seseorang yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Dalam mendidik anak-anak, ibu bapa perlu mendidik dengan cara yang dituntut oleh Islam, sebagaimana contoh teladan di dalam Ummah Al-Hakim dalam mendidik anaknya yang mengutamakan pendidikan akidah, di mana itulah penyelamat anak-anaknya ketika sesuatu yang tidak dapat menolongnya selain pertolongan Allah, kerana Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Janganlah kita mendidik mereka dengan memberi kesan kepada jiwa mereka. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan cara yang baik, kerana dalam mendidik atau mengajar seseorang perlulah dengan cara tersebut, kerana akan membuat anak-anak merasa aman dan merasa bahawa ibu bapa mengambil berat tentangnya. Seorang anak dia tidak akan melibatkan diri mereka dalam gejala-gejala yang boleh merosakkan mereka, melainkan ibu bapa itu bijak dalam melahirkan peranan mendidik anak-anak. Hadirin hadirat sekalian, jadi itulah serba sedikit bagaimana pembentukan keluarga itu boleh melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah, khususnya datang daripada ibu bapa sendiri yang mencorakkan anak-anak mereka, yang bawa anak mereka ke jalan yang benar. Jadi hadirin hadirat, apakah kesan positif yang lain yang dapat kita lahirkan apabila berlakunya pembentukan keluarga dalam sistem sosial Islam? Salah satu kesan tersebut ialah keluarga yang mampu mendidik anak dengan sopan akan berupaya untuk mengurangkan peningkatan kes jenayah, terutama pada masa hadapan. Biasanya aktiviti jenayah ini sering dilakukan oleh individu yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Fenomena negatif ini mampu dikurangkan jika hadirin-hadirat, jika semua keluarga berupaya memainkan peranan mereka dengan begitu baik untuk mendidik ahli dengan sebaik mungkin. Dan sebenarnya keluargalah yang menjadi penentu kelakuan seorang anggota masyarakat itu. Selain itu, keluarga juga boleh memastikan produktiviti masyarakat bertambah, terutama dalam aspek kerjaya, hadirin dan hadirat. Kerana apa? Kerana keluarga menjadi alat keseimbangan kehidupan seorang. Tekanan di pejabat yang begitu mendesak boleh menyebabkan seseorang itu terus tertekan, tetapi sebaik sahaja mereka dikelilingi oleh ahli keluarga, tekanan pejabat tadi akan hilang begitu saja. Perasaan ceria melihat latah anak isteri membuatkan seorang itu hilang rasa tertekannya, lalu mampu untuk meneruskan kerja di pejabat dengan begitu baik. Sungguhnya keluarga menjadi alat anti tekanan yang paling berkesan dan mudah. Dan di samping itu, hadirin hadirat, dalam masa yang sama keluarga berupaya menjamin keamanan negara terpelihara. Bagaimana? Semua masalah yang berlaku dalam kehidupan berupaya diselesaikan dengan wujudnya institusi keluarga yang sihat dalam sebuah negara itu. Setiap lapisan masyarakat mempunyai keluarga yang boleh menjadi sandaran dan harapan buat mereka untuk mengharungi cabaran kehidupan, terutama yang sukar untuk diselesaikan bersendirian. Jelaslah kehidupan keluarga mampu menjamin negara terus berada dalam keadaan aman jika berfungsi dengan baik. Baiklah konklusinya hadirin dan hadirat, dalam program Bola Bicara kita pada hari ini, institusi keluarga merupakan satu elemen penting dalam sesebuah negara itu, kerana keluarga mampu menjadi harapan terakhir bagi individu yang bermasalah. Cuma cabaran zaman moden yang menyebabkan institusi keluarga mudah roboh sedikit demi sedikit, yang secara tidak langsung turut memudaratkan kepentingannya dalam negara. Kita harus menyedari hakikat ini dan cuba membuat sesuatu supaya institusi yang sihat ini terus terpelihara dalam negara kita. Keluarga merupakan benteng terakhir untuk negara kita mencapai imej sebuah negara yang moden dan maju serta dihormati oleh masyarakat luar. Baiklah, selesai sudah ulasan saya terhadap kesan-kesan positif untuk pembentukan masyarakat, dan saya bolehlah beralih kepada penceramah seterusnya, iaitu Nur Fatihah binti Karim, untuk ulas sedikit sebanyak tentang kesan-kesan positif terhadap pembentukan keluarga. Sekian, wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Institusi keluarga sebenarnya mempunyai potensi
yang lebih besar untuk menangani masalah-masalah sosial berbanding dengan agensi penguat kuasa. Walaupun kita memerlukan undang-undang dan penguatkuasaan untuk menangani isu-isu sosial, namun begitu, institusi kekeluargaan boleh memberi impak yang lebih maksimum berbanding dengan penguatkuasaan dan undang-undang. Kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam ialah manusia dapat memahami tugas dan peranan utama kewujudan di dunia ini sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam yang seterusnya adalah dapat membentuk dan mendidik jiwa agar dapat menghasilkan kemakmuran di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam institusi kekeluargaan, isteri yang baik merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi membentuk institusi kekeluargaan yang sangat khas. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 4 perkara yang baik, iaitu yang pertama, isteri yang baik, rumah yang selesa, jiran yang baik dan kenderaan yang selesa. Sabda baginda lagi, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Dailami, 4 perkara yang baik adalah isteri yang solehah, anak-anak yang terdidik, sahabat yang baik dan rezeki yang baik di negeri sendiri. Oleh itu, dapat kita lihat sebenarnya institusi kekeluargaan ini banyak mendatangkan kesan positif kepada sistem sosial Islam, dan salah satunya tadi adalah membentuk dan mendidik jiwa agar dapat menghasilkan kemakmuran. Sabda Rasulullah SAW sebentar tadi yang menyebutkan bahawa seorang isteri haruslah menjadi solehah, haruslah berusaha untuk menjadi seorang yang solehah dan seterusnya menjaga keluarga dengan baik, kerana isteri yang solehah dan isteri yang baik itu akan dapat membentuk keluarga yang bahagia. Ada itu juga dapat kita lihat perkaitan antara sabda baginda dan kesan pembentukan kekeluargaan, kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Apabila seseorang itu memahami tugas masing-masing, tugas kewujudan di muka bumi ini, seseorang itu akan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan itu, dan dengan ini kita akan dapat membentuk masyarakat yang bertanggungjawab dan seterusnya generasi yang lebih positif, lebih bagus dan dapat membangkitkan dan menaikkan nama Islam dan negara itu sendiri. Sekian sahaja daripada saya, Nur Fatihah binti Khalid daripada unit D8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, topik perbincangan kita pada hari ini ialah tentang kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam sistem sosial Islam. Kesan yang suka untuk saya kupaskan dan kongsikan bersama hadirin dan hadirat sekalian ialah pembentukan kekeluargaan yang baik mampu melahirkan masyarakat yang melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa itu amal ma'ruf? Apa itu nahi munkar? Amar ma'ruf ialah perbuatan menyeru kepada kebaikan, manakala nahi munkar ialah perbuatan mencegah kemungkaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun berfirman dalam surah Ali Imran tentang perbuatan amar ma'ruf nahi munkar ini. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu, yakni wahai umat Muhammad, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan, yakni bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyeru kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan perkara yang salah ataupun keji. Serta kamu jugalah yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan sekiranya ada ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, yang beriman sebagaimana sepatutnya kepada Allah, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan ramai yang fasik. Hadirin dan hadirat sekalian, daripada firman Allah ini
saya ingin jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun mengangkat dan memuji umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terbaik sepanjang zaman, kerana kitalah satu-satunya umat yang menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar ini telah pun menjadi tuntutan wajib bagi kita setiap Muslim untuk lakukannya. Rasulullah SAW bersabda daripada riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, An Huzaifah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladhi nafsi biyadihi lita'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yashukinna Allah an yab'atha 'alaykum iqaba minhu thumma tad'unahu fala yustajibu lakum." Daripada hadis ini bermaksud Rasulullah SAW bersabda, demi nyawaku di tangan, wajib bagi kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sekiranya kamu tidak melakukan demikian, pastinya Allah menurunkan azab kepada kamu. Dan kemudian kamu berdoa, tetapi doa kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, daripada hadis ini jelaslah Rasulullah SAW telah pun mewajibkan bagi kita untuk setiap Muslim melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dapat kita lihat daripada hadis ini, Rasulullah menjelaskan bahawa Allah sangat marah kepada mereka yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, sehingga Allah akan menurunkan azab kepada orang yang tidak melakukan perkara tersebut. Dan juga sekiranya orang tersebut berdoa, Allah tak akan makbulkan orang yang berdoa ini. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini, Allah tak akan makbulkan doanya. Dapat kita lihat daripada hadis ini, Allah dan Rasulullah sendiri sangat menekankan perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana pembentukan kekeluargaan ini mampu melahirkan masyarakat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar? Suka untuk saya petik hadis Rasulullah daripada riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwiyanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Maksud daripada hadis ini ialah setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, yakni bersih. Kedua ibu bapa lah yang mencorakkan mereka menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Daripada hadis Rasulullah ini dapat kita lihat ibu bapa mulai memainkan peranan yang amat besar dan penting dalam membentuk keluarga yang baik. Bagaimana ingin membentuk kekeluargaan yang baik? Ibu bapa seharusnya mendidik anak mereka tentang adab-adab yang terdapat dalam Islam, adab-adab yang kita amalkan dalam situasi harian kita. Sebagai contohnya, adab bersama orang tua, adab bersama keluarga, adab dengan masyarakat, adab untuk memelihara ukhuwah Islamiah antara sesama Islam. Adab-adab ini membentuk masyarakat kita untuk menjadi seseorang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka benci melihat kemungkaran, tetapi suka melihat kepada kebaikan. Sesungguhnya, ibu bapa memainkan peranan yang besar dalam mendidik anak-anak. Antara adab yang boleh ibu bapa terapkan daripada rumah lagi ialah adab pergaulan dalam rumah. Sebagai contohnya, adab masuk ke bilik orang, ketuk pintu sebelum masuk bilik, adab memberi salam sebelum masuk ke rumah, adab berbicara dengan orang tua, adab bergaul dengan adik-beradik. Hal ini kerana apa yang kita belajar daripada rumah, itu jugalah yang mungkin kita akan tonjolkan di luar rumah kita. Hadirin dan hadirat sekalian, suka untuk saya berbalik kepada topik kita tadi, iaitu tentang perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita ada 3 peringkat amar ma'ruf nahi munkar. Umat Islam wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini melalui 3 peringkat.
saya akan bacakan sebuah hadis Rasulullah SAW, iaitu daripada riwayat Muslim. Saya ingin bacakan maksudnya sahaja di sini. Rasulullah SAW bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangan. Dan sekiranya kamu tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Sekiranya kamu tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hati atau bencilah dengan hati. Sesungguhnya membenci dengan hati itu ialah selemah-lemah iman. Apa maksud hadis ini? Daripada hadis ini, Rasulullah menyatakan tentang cara-cara mencegah kemungkaran terdapat 3 peringkat. Yang pertama, kita cegah dengan tangan. Apa maksud cegah dengan tangan? Menamparkah? Memukulkah? Tak. Kita menggunakan kuasa yang kita ada. Kita gunakan autoriti yang kita ada. Sebagai contohnya, sebagai seorang guru, kita menegur murid kita. Kita memberikan didikan yang betul, belayan yang betul, tunjuk ajar yang betul, role model yang betul kepada anak murid kita tentang perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Keduanya, mencegah dengan lisan. Mencegah dengan lisan ialah memberitahu kepada mereka atau menasihat kepada mereka tentang perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau tak jalan juga, maka hendaklah kita membenci perbuatan nahi munkar tersebut, membenci kemungkaran tersebut, dengan menyatakan dalam hati kita, ya Allah, aku tak akan melakukan kemungkaran itu. Ya Allah, aku benci kemungkaran itu. Tetapi Rasulullah berkata, membenci ini adalah dengan selemah-lemah iman, iaitu perbuatan mencegah kemungkaran dengan selemah-lemah iman. Kerana apa? Kerana kita hanya mampu membenci hanya untuk diri sendiri. Itulah kerana apa Rasulullah mengatakan membenci ialah selemah-lemah iman. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, suka juga untuk saya kongsikan tentang kebaikan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Antara kebaikan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar yang dapat saya kongsikan di sini ialah, yang pertama, ianya mampu mengeratkan silaturahim sesama umat Islam dan melahirkan rasa tanggungjawab bersama. Yang kedua, kita mampu mewujudkan sebuah negara yang aman, harmoni, semua rakyat hidup selesa dengan kekayaan melimpah ruah, kerana kita sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Adakah kemungkinan yang besar untuk kita sentiasa dicuri? Ada masalah kecurian, ada masalah rasuah sekiranya amar ma'ruf dan nahi munkar dilakukan secara berterusan? Pastinya perbuatan-perbuatan hina tersebut dapat kita kurangkan. Kesan yang seterusnya, kesan yang baik yang saya dapat kongsikan di sini ialah ianya mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan saling hormat menghormati. Seterusnya, masyarakat Islam juga akan disegani dan dihormati kerana semua orang akan lihat kita, wah, bagusnya orang Islam ini. Mereka melakukan kebaikan, mereka melarang kemungkaran. Bukankah itu mampu menaikkan imej kita sebagai umat Islam? Akan tetapi saudara-saudara sekalian, sekiranya amar ma'ruf dan nahi munkar ini tidak dapat kita jalankan ataupun kita lakukan, maka banyaklah kerosakan akan berlaku. Antara kesan kita tidak menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar ini ialah kita akan hilang kewibawaan masyarakat Islam. Orang Islam yang kini akan dipandang sebagai seorang yang tidak baik, yang tidak mampu melakukan kebaikan. Dengan title Islamofobia yang ada sekarang, mahukah kita untuk orang luar melihat kita sebagai orang Islam ini sebagai orang yang tidak baik? Pastinya tidak. Kesan negatif seterusnya ialah berlakunya perpecahan dalam masyarakat. Apabila tiada amar ma'ruf dan nahi munkar, maka hilanglah kasih sayang, hilanglah sifat hormat menghormati antara masyarakat. Kita akan jadi selfish, kita akan jadi seseorang yang sangat pentingkan diri sendiri. Kenapa? Kerana kita rasa kita yang betul, kita yang terbaik. Kita tidak mahu mencegah kemungkaran, kita hanya fikir diri kita sahaja yang baik. Negatif yang ketiga ialah akan menimbulkan kepincangan dalam masyarakat dan hilanglah keharmonian dan kestabilan sosial
dalam negara seperti berlaku kemungkaran rasuah, pecah amanah dan kezaliman. Seperti yang saya katakan tadi, untuk kebaikan tadi itu, sekiranya amar ma'ruf dan nahi munkar dilakukan, pastinya negara kita akan jadi aman. Sekiranya tidak dilakukan, maka perpecahan akan berlaku, rasuah meningkat, pecah amanah meningkat, kezaliman berlaku antara para pemimpin. Pastinya kita tidak mahu itu terjadi. Maka hadirin dan hadirat sekalian, saya rasa setakat inilah perkongsian saya berkaitan dengan kesan positif pembentukan kekeluargaan dalam Islam terhadap sistem sosial Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.